Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak Aisyah pada ditanya oleh seorang badui mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, kana khuluquhul Al-Quran, yang bermaksud akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam erti kata lain, baginda berada dengan adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Bertepatan dengan itu, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Rasulullah Suri Teladan Akhlaknya Merintis Zaman. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengorak langkah lebih jauh lagi, izinkan saya memberikan definisi secara konseptual. Rasulullah Suri Teladan bermaksud Nabi Muhammad SAW sebagai contoh panduan baik yang boleh diikuti. Manakala akhlaknya merintis zaman bermaksud budi pekerti yang baik yang diingati sepanjang masa. Hadirin dan hadirat sekalian, mencintai Rasulullah SAW adalah satu tuntutan bagi umat Islam. Untuk mencintai baginda, maka kenalilah kepribadiannya dan sirah perjuangannya. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya akan membahagikan indikator syarahan saya kepada beberapa aspek. Aspek pertama, terlihat dari aspek akhlak dalam kepimpinan baginda. Terdapat 4 akhlak terpuji yang ada di dalam kepimpinan Rasulullah SAW, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Pertama, sidik bermaksud benar. Benar ialah satu sifat mulia yang menghiasi diri seseorang yang beriman kepada Allah dan juga kepada perkara-perkara yang gaib. Sifat ini adalah sifat pertama yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyampaikan wahyu dan agamanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu diwahyukan kepadanya. Surah An-Najmi ayat 4 hingga 5. Yang kedua, baginda mempunyai sifat amanah. Amanah artinya benar-benar boleh dipercayai. Penduduk Mekah memberi gelaran Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW yang bermaksud dipercayai sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balighu risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud aku menyampaikan amanat-amanat Tuhan kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang dipercaya bagimu. Surah Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga ialah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan segala ajaran Allah yang ditujukan kepada manusia, seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Jin ayat 28 yang bermaksud supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada dirinya dan dia menghitung segalanya satu persatu. Yang keempat ialah fatonah. Fatonah artinya bijaksana dalam menyampaikan ayat Quran dan menjelaskannya di dalam puluhan ribu hadis, memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa. Baginda juga harus mampu berdebat dengan orang kafir dengan cara yang sebaiknya. Apatah lagi baginda mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Nah, kesemua 4 sifat kepimpinan yang ada pada diri Rasulullah ini seharusnya dijadikan teladan dan panduan pada pemimpin pada masa kini agar tampuk kepimpinan lebih jitu dan unggul. Hadirin dan hadirat sekalian, aspek kedua yang saya akan kupas dalam syarahan saya adalah dari aspek akhlak Rasulullah SAW dengan sesama manusia. Hubungan sesama manusia adalah dari segi hubungan kekeluargaan, persahabatan dan serta kaum bukan muslim. Yang pertama, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam melayani para sahabatnya. Terdapat satu kisah di mana seseorang telah mengirim susu buat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan sahabatnya minum susu itu terlebih dahulu kerana kehausan. Kemudian, baru beliau minum saki-bakinya menggunakan bekas yang sama. Dari sini, jelas terlihat bahawa akhlak baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam melayani para sahabatnya. Yang kedua,
Kita lihat beberapa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggauli isteri-isterinya. Antaranya ialah makan sepiring berdua, suami menyuapi isteri, bergurau senda, memberi garam daripada isteri serta banyak lagi. Kesemua sunnah Rasulullah ini seharusnya menjadi ikutan semua, terutamanya umat Islam, agar hubungan sesama suami isteri lebih erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga atau isterinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga atau isteriku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam hubungan sesama manusia, termasuk golongan bukan Islam. Rasulullah